Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, apa khabar semua hari ni? Cikgu harap awak semua dalam keadaan yang sihat-sihat. Bukan sihat badan, sihat dalam segi kesihatan awak. Okey? Jadi hari ni ada kelainan sikit cikgu dengan Cikgu Siti dan Cikgu Azizah nak buat. Cikgu harap awak dapat menonton video ni sampai habis dan dapatkan 4 kata kunci yang Cikgu Siti dan Cikgu Azizah akan berikan nanti. Okey, tonton video ini sehingga tamat. Okey, hari ni kita dah masuk tajuk baru iaitu Koku 5 iaitu penghasilan beras dan kanji. Kita akan berkenal-kenalan dulu dengan bijirin. Okey, Cikgu Azizah akan teruskan dengan pengenalan dia. Okey, kita masuk. Okey, sebelum itu. Okey, cuba awak tengok pada gambar tersebut. Gambar apakah itu? Okey, nanti kita jawab di dalam Telegram. Okey, kita masuk kepada pengenalan kepada bijirin. Bijirin dalam bahasa Inggeris adalah grains, adalah bahagian biji benih pokok yang boleh dimakan. Merangkumi 4 bahagian yang berlainan iaitu husk, bran, endosperma dan germa. Okey, awak dapat lihat ini merupakan struktur bijirin. Yang pertama adalah husk, yang kedua endosperm, yang ketiga bran dan yang keempat ialah germ. Okey, kalau awak dapat lihat gambar di sebelah yang menunjukkan gambar whole grain. Whole grain ni merupakan keseluruhan struktur bijirin. Okey, yang di tengah-tengah itu adalah bran atau husk atau kita kenali dia sebagai sekam. Ia merupakan kulit bijirin. Okey, endosperm adalah bahagian yang paling tengah sekali bahagian bijirin. Okey, kita lihat husk. Seperti yang saya cakap tadi, ia merupakan lapisan paling luar sebelum lapisan bran. Merupakan lembaran yang kering, bersisik dan tidak boleh dimakan. Melindungi bahagian dalam bijirin iaitu germa dan endosperma. Okey, biasanya husk ni orang buang tapi kebanyakan orang tak nak membazir, ia dijadikan sebagai baja kompos. Okey, kita lihat bahagian seterusnya selepas daripada husk adalah bran, lapisan luar yang kaya dengan serat dan serat larut dan serat tidak larut. Okey, bahagian seterusnya adalah germ. Germ ni merupakan bahagian paling padat sekali, bahagian paling dalam dan kaya dengan nutrien. Okey, dan seterusnya adalah endosperm, bahagian bijirin yang kaya dengan karbohidrat. Ia terletak di bahagian tengah-tengah bijirin. Okey, pastikan anda mendapat kata kunci yang pertama adalah serat. Ejaannya adalah S-E-R-A-T, serat. Okey, kita serahkan kepada Cikgu Siti. Okey, seterusnya kita akan tengok jenis bijirin. Okey, jenis bijirin yang awak akan pelajari ada dua iaitu bijirin dan hasil bijirin. Okey, apa beza bijirin dengan hasil bijirin? Kita akan tengok. Okey, contoh bijirin dulu. Beras, beras pulut, beras perang. Okey, maksudnya kat sini bijirin tu adalah datang daripada hasil tumbuhan tu sendiri. Okey, apa lagi contoh bijiran lain? Okey, antaranya adalah gandum pun bijirin, barley pun bijirin dan jagung juga turut dipanggil sebagai bijirin. Okey, bijirin kaya dengan karbohidrat, vitamin, garam, mineral dan pelawas. Gandum, beras dan barley juga boleh diperoleh dalam bentuk tepung juga. Kita boleh jumpa nanti tepung gandum, tepung beras, tepung barley pun ada. Okey, bijirin beras putih berwarna putih jernih. Beras perang tentulah berwarna perang. Dan beras pulut putih, dia warna putih dia lagi menyelah daripada beras putih. Okey, hasil bijirin pula. Contoh dia dapat daripada hasil bijirin ni maksudnya dia dapat daripada bijirin tu. Contohnya seperti tepung jagung dapat daripada jagung. Tepung beras dapat daripada bijirin beras.
Tepung gandum dapat daripada gandum. Dan pasta ni bila kita proses daripada tepung, tepung tu asalnya daripada bijirin. Okey, contoh hasil bijiran lain ialah mi, kuih tiaw, laksa, bihun, dan lain. Awak fikirkanlah sendiri apa lagi hasil bijirin dia. Okey, hasil bijirin contohnya seperti tepung digunakan untuk menghasilkan roti, biskut, kek dan kuih muih. Dan juga dapat menghasilkan mi, mihun dan pasta. Itu sebab kita kata mi, mihun dan pasta pun tergolong dalam dan tergolong dalam hasil bijirin. Okey, habis tentang jenis bijirin. Jadi cikgu nak bagi kata kunci yang kedua, iaitu barley. Barley. Ejaannya ialah B-A-R-L-I. Barley. Cikgu Aziza. Okey, kita masuk kepada tajuk seterusnya iaitu cara pemilihan bijirin. Okey, awak boleh tengok pada slide kita yang pertama adalah cara memilih bijirin. Okey, kita tengok macam mana cara untuk memilihnya. Yang pertama, tidak berulat. Okey, pastikan bila kita memilih bijirin tiada ulat. Yang kedua, bijirin mestilah kering. Tiada bubuk atau ulat beras. Okey, bubuk ni apa? Ulat beras ni apa? Awak pernah tengok ulat yang warna hitam yang ada pada beras? Itulah yang dikatakan sebagai bubuk ataupun ulat beras. Okey, dan pastikan bijirin tu mestilah bersih. Okey, kita tengok pula kepada hasil bijirin. Bagaimana nak memilih hasil bijirin? Pastikan yang pertama adalah kering. Yang kedua, tepung adalah perui. Maksud perui adalah bila kita angkat beras tu dia jatuh secara elok lah. Tidak bergetul-getul lah. Tidak bergetul-getul. Tidak padat, bersuk-suk, kesat, tidak berbau hapak. Pastikan bau tepung tu tak ada bau yang kurang enak. Yang seterusnya adalah tepung gandum segar berwarna kekuningan dan tepung beras kelihatan putih bersih warnanya. Okey. Boleh cara pemilihan? Okey. Jadi, Cikgu Aziz akan bagi kata kunci yang ketiga. Apa itu Cikgu Aziz? Okey, kata kunci yang ketiga adalah bubuk. Kata kunci yang ketiga adalah bubuk. Ejaannya adalah B-U-B-U-K. Bubuk. Saya ulang sekali lagi. B-U-B-U-K. Bubuk. Okey? Okey. Seterusnya kita akan sambung tentang cara penyimpanan. Dengar loceng pun dah berbunyi. Okey. Cara penyimpanan untuk bijirin. Seperti kita tahu, bijirin ada dua jenis iaitu bijirin dengan hasil bijirin. Untuk penyimpanan bijirin, kita perlu simpan di dalam bekas yang bertutup. Beras perang dimasukkan ke dalam bekas plastik bertutup dan simpan di bahagian sayuran di dalam peti sejuk. Ini khas untuk beras perang sahaja. Sebab beras perang ni dia susah sikit penjagaan dia. Okey, itu sebab dia disimpan di dalam peti sejuk untuk elak dia daripada cepat rosak lah. Okey, bagi hasil bijirin, tepung hendaklah disimpan di dalam bekas bertutup. Tetapi tidak terlalu ketat untuk mengelakkan daripada menjadi lembap dan berkulat. Bekas berisi tepung harus disimpan di tempat yang bersih, sejuk dan kering. Jangan campurkan bahan baru dengan yang lama. Maksudnya kalau awak dah guna tepung masuk dalam bekas, habiskan tepung tu dulu sampai habis, baru awak buka bekas yang lain, baru awak buka plastik tepung yang lain dan masukkan dalam bekas tersebut. Pendek kata itu adalah kaedah FIFO. First in, First out. Okey. Itu saja untuk cara penyimpanan. Jadi Cikgu Siti akan bagi kata kunci yang keempat, iaitu ada dua perkataan. Jangan campur. Jangan campur. Ejaannya adalah J-A-N. G-A-N. Jangan. C-A-M-P-U-R. Campur. Jangan campur. Okey, itu saja video kita pada hari ini. Semoga kita bertemu dalam video lain ya Cikgu Liza. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat anda semua. Okey, bye.